على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واتصلنا برب الملكوت، وتوكل هذه لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا وباء وقنا شر الرداء، ونجنا من الطعن والطاع والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama menunaikan solat Isyak secara berjemaah, dan kita menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah, dan sebentar nanti solat sunat witir secara berjemaah. Dan ada hajat daripada ahli karyah ingin bertahlil kepada arwah yang dihajatkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kepada seluruh pengurusi jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala, insya-Allah. Tuan-tuan perasan tak? Projam colik, hari ni dah hari yang ke-7 boleh. Malam ni dah malam 8 boleh, saudara-saudari. Ya, jadi sekejap ya kan, tiba dah nak raya dah saudari. Ya, kok rasa hati tu nak raya, tanda masih kanak-kanak tuan-tuan. Ya, tak sabar nak raya, tanda kanak-kanak nama. Tapi kalau ada rasa kesedihan, copek betul Ramadan ni selesai, insya-Allah itu tanda kematangan tuan-tuan. Ya, tapi kalau sedih sangat, rasa macam tak jumpa lagi, maka tunggulah masa dia ke alam barzah tuan-tuan. Ya, jadi kita doalah yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah yang terbaik, dan kita bersyukur Allah Ta'ala bagi kita peluang pada bulan Ramadan ini, dan kita sentiasa doa wa balighna lailatul qadar, ketemukanlah kita malam qadar tuan-tuan. Jadi bila nak ketemu malam lailatul qadar, malam qadar, kena istiqamah. Ya, datang berjemaah, datang beribadat, ya, tak salah, pergilah mana-mana pun, nak pergi jalan pun tak ada salah dah. Yang penting jagalah waktu-waktu yang kita digalakkan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kalau di kalangan para ulama menyatakan hari ini antara hari nuzul Al-Quran tuan-tuan. Kita tidak nafi ada perbahasan tentang bab nuzul Al-Quran, tetapi dalam kita punya jumhur di Malaysia kita pegang pada 17 Ramadan. Maka kita tak kira lah apa jua keadaan, tetapi ianya sebagai satu peringatan kepada kita sejauh mana kita jaga Quran. Ya, cuba semak diri masing-masing. Hari ni dah baca juzuk berapa dah? Ya, kok masih lagi juzuk 2, poninglah kepala tuan-tuan. Ya, kalau kawan-kawan ni hari ni dah juzuk 7 boleh. Dan sebenarnya kalau boleh hari ni dah khatam, dah masuk Quran yang baru tuan-tuan. Ya, kalau sepatutnya lah. Sebab apa? Kalau sepatutnya kita menggandakan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka hari ini kita dah masuk kepada surah yang baru, pada muka surat baru, Al-Quran bacaan yang kali kedua tuan-tuan. Yang tu yang khususnya tuan-tuan. Tetapi wallahu alam, kita semak di kita masing-masing, sebab kita tahu, kita sentiasa baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kita tahu muttaqin di hujung berkaitan adalah tentang takwa. Dan kita pun tahu dalam bab puasa la'allakum tattaqun, kita di hujung ayat tersebut juga adalah bertakwa. Maka dalam bab Quran, bab puasa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basic makna takwa, takut, tetapi kita kena taqarrub kepada Allah Taala. Maka di hujung-hujung Ramadan ni banyakkan kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, dalam berkaitan dengan nuzul Quran, saya kongsikanlah beberapa perkara. Perkara yang pertama, penurunan Al-Quran ni ada 3 peringkat.
Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Yang dah tahu sebagai refresh, yang tak tahu sebagai pemberitahuan baru, tuan-tuan. Ada 3 cara penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang pertama berkaitan yang mana turunnya ayat Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Lauh Mahfuz. Maka sejarah ini dan keadaan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui bagaimana diturunkan ayat tersebut, tuan-tuan. Peringkat yang kedua, daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni yang kita panggil paling mudah ayat kita, langit dunia, tuan-tuan. Peringkat pertama, peringkat kedua, Quran diturun sekaligus, berderek, maknanya sekaligus ayat Quran itu turun. Okey. Daripada peringkat yang ketiga pula, daripada Baitul Izzah sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya wahyu itu daripada Baitul Izzah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun, tuan-tuan. Daripada Nabi menjadi Rasul sampailah Nabi wafat, tuan-tuan. Maka turunlah ayat demikian. Sejarahnya kita tahu, berlaku dekat Gua Hira yang pertamanya, ayat yang pertama turun Iqra'-nya. Ya, lepas itu diteruskan dengan ayat-ayat yang berkaitan. Bila turunnya di Mekah, ayat ini dipanggil sebagai banyak ayat ni yang berkaitan dengan ya ayuhan nas. Bila sampai saja dekat Madinah, ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, tuan-tuan. Maka benda tu ada berkaitan, ada sebab dia. Ya, sebab apa? Bahasa di Mekah banyak nak bawa kepada orang kafir jahiliah untuk memeluk Islam. Bila di Madinah ramai orang yang dah masuk Islam, maka nak jadikan manusia kepada tahap beriman, tuan-tuan. Maka kita nak tahap beriman. Kalau kita ni pula, tuan-tuan, Nabi SAW dah clear, dah sampaikan utusan Allah Ta'ala ini dalam keadaan 604 muka surat, dalam keadaan 30 juzuk, dalam keadaan 114 surah, dalam keadaan 114 Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena jaga, ya tuan-tuan. Kita kena jaga. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Nabi SAW dapat wahyu dalam keadaan mimpinya, ada yang dalam keadaan bunyi locengnya, ada yang dalam keadaan bertemu dengan Allah, dalam keadaan nampak ke tak nampak, wallahu ta'ala a'lam, dalam keadaan malaikat, dalam keadaan rupa malaikat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu itu dah sampai pada hari ini. Sebab tu kita biasa dengar ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maknanya hari ini dah sempurna ke atas cara hidup kamu semua. Dinakum ni maknanya cara hidup kamu semua. Jadi sumber kita jelas Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu Imam Syafi'i kata apa? Orang yang mempelajari Al-Quran maka besar harga dirinya. Orang belajar Quran ni besar harga dirinya. So janganlah marah, janganlah rasa tak nak belajar tentang Quran. Belajar, tuan-tuan. Belajar Quran. Belajar tajwidnya boleh, tapi bukan apalah, janganlah tajwid dia belajar, tuan-tuan. Ya, saya betulkan, ya kan? Habis ke pun nak belajar? Belajar tafsir Quran. Tafsir Quran kita boleh rujuk kitab-kitab ulama tafsir. Tafsir Zamakhsyari, tafsir Qutubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, apa lagi, banyak lagi, tuan-tuan. Tafsir Jalalain, banyak tafsir, tuan-tuan. Tetapi uruf yang kita dekat Malaysia kita ni banyak rujuk kepada tafsir Kutub, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tuan-tuan, supaya mudah dengan masyarakat kita. Maka Imam Syafi'i pun kata juga, kalau orang yang baca Quran, dia harga besar harga dirinya. Orang yang belajar hadis tinggi martabatnya, tuan-tuan. Sebab tu pun kita Quran, hadis kena belajar. Hadis pun kita kena belajar. Banyak kita belajar hadisnya dengan cara apa? Dalam kita buat solat, kita belajar macam mana nak sempurna solat kita, tuan-tuan. Kan? Hari ini insya-Allah kita rasakan diri kita ni bolehlah, tuan-tuan. Tapi yang kita nak kena berlatih diri kita dalam buat solat, macam mana nak khusyuk, tuan-tuan. Ya, macam mana nak khusyuk. Ni sekarang ni pun dengan tazkirah ustaz ni pun tak tahu khusyuk ke tak khusyuk kan. Ya, tapi bila corah air mata tu khusyuk dah tu nama dia. Dia kalau tak khusyuk dia lolap nama dia.
Kan? Tapi Alhamdulillah, tanda semangat tuan-tuan sahabat di hadapan saya ni. Masya Allah kan. Tapi tuan-tuan, kita bersyukur tahun ni cuaca pun cantik kan. So kita dah bebas nak bergayo. So gayo tu elok-elok lah sikit tuan-tuan ya. Jangan gayat benar pula ya. Kenapa pula kan gayat benar kan? Dah macam-macam hal boleh berlaku tuan-tuan. So kita doakan yang terbaik. Cuma yang saya nak tegaskan di sini tuan-tuan, sama-sama kita renung daripada satu dalil Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Furqan ayat 30. Kita bulan Ramadan ni kita dah jadikan madrasah, kita dah latih diri tuan-tuan. Semayang kita jago, tarawih sampai tak nak tinggal tuan-tuan. Kalau kita tinggalkan tarawih, kita rasa tak selesa. Lepas raya nanti janganlah pula kan, masjid tak datang, surau tak datang, sedih lah tuan-tuan. Dah sebulan dah training dah tuan-tuan. Cuba kita tengok kan, sebulan Ramadan ni gaji ni datang subuh, sebulan Ramadan ni gaji ni sembahyang isyak berjemaah. Tu dah raya dah tak ada dah pula tuan-tuan. Tak apalah, pergi bergayo. Tapi sampai bila gayo kan? Ingatkan Syawal dia tak ada, Zulkaidah pun semua tak ada. La ilaha illallah. Rupanya gayo dia seboleh bulan tuan-tuan. Daripada Syawal sampailah Syaban akan datang. La ilaha illallah. Jaga diri betul-betul tuan-tuan. Macam mana kita boleh rasa semangat bulan Ramadan kita boleh buat? Maka kita kena buat. Barulah kita akan rasa tahun depannya puasa. Ya Allah, aku rasa Ramadan kali ini aku menggandakan amalan aku, ya Allah. Tolong azam. Kita sekarang ni dah berada di penghujung. Sedih kita cukup pun tak cukup kan. Kok belah pagi raya mati lah kan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tapi jangan lupa bayar zakat dulu ya. Jangan tak bayar zakat. Zakat ni ada 3 harga kan. Negeri Sembilan ni 7, 10, 21. Tapi saya tengok orang yang kat sini wajar RM21 tuan-tuan. Ya, tak payahlah ambil yang RM7, ambil lah yang 21 kan. InsyaAllah boleh tu tuan-tuan. Allah ustaz cakap orang 21, ustaz ambil 21 tak? Saya tak bayar lagi. Itu masalah tuan-tuan. Ya, wallahualam. Saya banyak bagi teori dekat masjid-masjid orang pencen. Siapa sini yang ada pencen? So fikir-fikirkanlah. Teori ni mudah ya tuan-tuan. Kita biasa bayar zakat fitrah tiap-tiap tahun daripada anak kecil sampai dia dah boleh bayar zakat fitrah. Kita lelaki bini, anak 4 orang contohnya, anak 6 orang contohnya, 6 campur 2 jadi 8. Daripada 90-an saya rasa RM6.50, RM6 je. Saya tak pernah rasa lagi RM4 lebih. Saya rasa tak ada kot. Masa saya kecil dulu sekolah rendah yang RM4 lebih tuan-tuan. Saya daripada form 4 saya dah bayar zakat sendiri. Sebab masa saya form 3, form 4 saya dah jual air soya tuan-tuan. Jual air soya, jual tahu sumbat tuan-tuan. Sedap masa tu jual tuan-tuan. Soya, tahu sumbat, lepas tu jual kuih kelepung tuan-tuan. Yang saya tak tahan tu, saya tak fikir sampai hari ni, saya minta maaf kat mak saya. Kuih yang saya jual tu bagi tak kat mak saya tak tahu tuan-tuan. Saya jual air soya, saya memang tak tahu masa tu kan, saya pun tak ingat dah. Tapi sejak daripada tu saya bayar zakat sendiri. Bapak saya bayarkan untuk saya juga. Tapi saya kata bapak saya, ya saya nak bayar zakat sendiri. Sebab kita dah kerja rasa tu. Jadi kita mampu nak bayar. Kok anak-anak kecil kan, anak-anak sekolah dia rasa dia nak bayar sendiri, biarkan dia bayar tuan. Biasakan dia dengan bayar zakat fitrah tuan-tuan. Ya, masa tu lah saudara masa tu niaga kan. Lepas tu beli mocun lah kan. Ya, itulah. Macam hari tu saya bagi tazkirah dan tarawih dekat surau masa saya kecil-kecil tuan-tuan. Jadi nostalgia tuan-tuan. Nostalgia dia apa tuan-tuan? Sebab saya masih ingat sampai sekarang. Ada seorang ni dah arwah dah, nama dia Meja Yahya. Baik dia. Sebab bila bulan Ramadan, dia punya kelebihan, siapa yang budak sekolah rendah habis sembahyang tarawih sampai witir dapat seorang RM5 tuan-tuan. Zaman 90-an RM5 besar ke kecil? Besar tuan. Tuan-tuan tahu tak siapa yang biasa dapat? Esei. Saya rasa mungkin saya boleh berada ke depan antara tu lah dia boleh buat tuan. Sebab kita nak dapat duit dulu payah. Jadi dapatlah dengan tarawih witir tu dapat RM5 tuan-tuan, masya-Allah. Dapat malam RM5, besok pagi tu beli barang basikal, pedal. Nak raya tuan-tuan, tukar sport rim tuan-tuan, beli macam mancis. Memang tu tuan-tuan. Tapi masya-Allah. Tu yang saya kata dekat jemaah, saya masih ingat lagi pada arwah.
Dan kadang-kadang bila saya teringat, bila saya baca tahlil, saya akan baca tahlil juga untuk arwah tuan-tuan. Saya nak katakan demikian apa dia, buatlah. Kau rasa ada duit berlebih ke 10 malam terakhir ni, bagi kepada adik-adik, anak-anak yang kecil-kecil ni datang, rasalah tuan-tuan. Dan saya yakin dan percaya, kok masalah kita orang Hulu tu tuan-tuan, dia tu jadi wali besar akan datang tuan-tuan. Kita ni dia bukan wali besar, kita wali band ni kan. Jadi dengan wali besar dia tu, mungkin dia doakan kita tuan-tuan. Tak mustahil. Buatlah tuan-tuan. Sebab itu bila saya ada bagi tazkirah dekat tempat tu, adanya budak-budak yang jadi Bilal, bagilah dia upah. Janganlah kasar tak bagi. Janganlah cakap kau budak kecil, duit tak payah pegang duit banyak-banyak. Bagi tuan-tuan. Sebab itu sebagai peringatan. Cerita ada peringatan sebab apa? Ini pengalaman saya tuan-tuan. Berkat RM5 tu tuan-tuan. Tapi itulah dia. Kita buatlah yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan. Dan kemudian kita buat ni bayar zakat fitrah. Tadi saya kata 8 kali 7 56. Sekarang anak dah besar, semua dah kahwin. Takkan nak bayar lagi untuk anak tu? Apa salahnya tahun yang biasa kita bayar 56, tahun ni kita bayar kau 56, RM42 dia. RM42 kita dengan bini kita. Luar tak duit tersebut? Tak luar kan? Boleh bayar tuan-tuan. Dia sebenarnya nak tak nak ya tuan-tuan. Dia bukan apa ustaz. Kau bagi kat Bilal tu, bagi kat imam tu mahal, banyak persen dia dapat ustaz. Janganlah dipikir berapa persen dia dapat. Kita doakan dia dah dapat persen banyak, dia pun bayar sama RM21 tuan-tuan. Akan datang tak mustahil. Kita akan dimurahkan rezeki. Dan Allah akan bagi banyak lagi dekat kita tuan-tuan. Jadi bila kita nak dapat banyak lagi tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang saya nak katakan daripada surah Al-Furqan ayat 30, balik nanti rujuklah. Dalil Allah Ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Qur'ana mahjur. Dalil Allah Ta'ala ini yang saya nak bawa pada pendekatan kita bersama. Hari ini nuzul Quran, hari ini bulan Ramadan, hari ini dalam bulan Ramadan, jangan tinggal Quran selopeh ini juga. Kerana kita risau, Allah Ta'ala menyatakan dan berkatakanlah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang terabai dan tidak terpakai. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Jadi kita mengharapkan Quran ini bukan sekadar hiasan, tetapi dijadikan sebagai pendirian dan amalan kita untuk di akhirat kelak tuan-tuan, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, mudah-mudahan dalam perkongsian kita yang ringkas ini, ambillah yang baik dan praktikanlah yang baik-baik ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat kelebihan dan dapat manfaat untuk diri kita daripada Allah Subhanahu wa Taala tuan-tuan. Jadinya saya rasa sekadar itu saja. Kita sama-sama jangan putuskan doa balighna Lailatul Qadar tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama juga saya mengucapkan salam Ramadan dan selamat Hari Raya tuan-tuan. Ya, sebab kita mungkin tak jumpa lagi kan. Mungkin nak jumpa pun lepas raya tuan-tuan. Janganlah nak kata pula ustaz tak jumpa kita lagi, sedih saya tuan-tuan. Sebab apa? Anak masih kecil-kecil tuan-tuan. Sedih pula, bini jadi janda awal pula tuan-tuan. Okey, jadi doalah yang baik-baik tuan-tuan. Kita hajat yang baik-baik bulan Ramadan supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Sekadar itu saja. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan munkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.